Assalamualaikum. Nama diberi Nur Aisyah Inara binti Ahmad Nazri dengan nombor matriks S62624. Hari ini saya ingin membahaskan tentang topik yang telah saya pilih untuk tugasan ini iaitu kesan kejatuhan nilai mata wang ringgit kepada ekonomi Malaysia. Sebelum saya membincangkan tajuk saya dengan lebih terperinci, saya ingin memberitahu tentang apa itu mata wang. Nilai wang boleh didefinisikan sebagai keupayaan atau kuasa beli wang tertentu untuk membeli barang dan perkhidmatan. Apabila seunit mata wang dapat membeli lebih banyak barang dan perkhidmatan berbanding dengan seunit mata wang yang lain, maka nilai mata wang tersebut adalah lebih tinggi dari nilai mata wang yang lain. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa perubahan tingkat harga akan mengubah nilai mata wang. Nilai wang atau kuasa beli wang mempunyai hubungan songsang dengan tingkat harga. Apabila tingkat harga umum meningkat, nilai wang akan turun. Ini adalah kerana dengan sejumlah wang tertentu, jumlah barang dan perkhidmatan yang dapat dibeli akan berkurangan apabila tingkat harga umum meningkat dan sebaliknya. Seterusnya, mata wang juga boleh didefinisikan sebagai suatu barang yang diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan dalam kegiatan jual beli dan urus niaga lain. Misalnya, wang kertas dan duit shilling telah diterima oleh masyarakat Malaysia sebagai alat perantaraan dalam melakukan jual beli atau tukar menukar. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan nilai mata wang kepada setiap individu. Dalam ekonomi moden, masyarakat menggunakan wang sebagai alat pertukaran untuk memiliki suatu barang. Berikut adalah fungsi wang yang digunakan dalam urus niaga, iaitu sebagai alat perantaraan pertukaran. Dengan menggunakan wang, individu yang inginkan sesuatu barang tidak lagi memerlukan dua kehendak serentak. Ia hanya perlu membayar wang kepada penjual untuk mendapatkan barang berkenaan. Penjual pula boleh menggunakan wang tersebut untuk mendapatkan barang yang diperlukannya. Seterusnya, sebagai alat satuan nilai. Dengan menggunakan wang, individu akan menilai suatu barang dalam unit wang iaitu ringgit dan sen. Misalnya, barang X bernilai RM10 dan barang Y bernilai RM50. Dengan ini, pembeli boleh membandingkan nilai suatu barang dengan barang yang lain dalam unit ukuran yang sama. Pembeli tidak perlu lagi mengingatkan nilai pertukaran yang pelbagai untuk suatu barang yang diinginkan. Yang ketiga adalah untuk menyelesaikan bayaran tertunda. Wang boleh digunakan dalam urus niaga kredit kerana nilainya yang stabil. Dalam ekonomi yang stabil tanpa inflasi, peniaga sanggup menjual barang secara kredit kerana nilai benar wang semasa penerimaan adalah sama dengan nilai benar wang semasa penjualan barang. Oleh itu, masalah untuk memikirkan sesuatu barang yang diperlukan untuk menyelesaikan bayaran tertunda dapat diatasi. Akhir sekali, mata wang adalah sebagai alat penyimpan nilai wang boleh dijadikan sebagai alat penyimpanan nilai yang baik kerana nilainya yang stabil dan sifatnya yang tahan lama. Dalam ekonomi yang stabil, masyarakat cenderung menyimpan kekayaan dalam membentuk wang di institusi kewangan untuk memenuhi perbelanjaan pada masa akan datang. Dengan menyimpan kekayaan dalam bentuk wang, maka penabung akan dibayar faedah atas tabungan yang mereka lakukan. Seterusnya, bagaimana berlakunya kejatuhan mata wang? Pada tahun 1980, nilai RM mencapai paras tertinggi dalam sejarah penerbitannya apabila ia didagangkan pada paras sebanyak RM2.18 bagi $1. Manakala pada tahun 1998, nilai RM mencapai paras terendah dalam sejarah penerbitannya apabila ia didagangkan pada aras sebanyak RM4.80 bagi $1. Sejarah sekali lagi tercipta pada 11 November 2016 apabila ia diperdagangkan pada aras RM4.53 berbanding dengan $1 Amerika Syarikat. Paras terendah sejak krisis kewangan Asia pada 1998, kejatuhan mata wang dapat didefinisikan sebagai kehilangan nilai mata wang sesebuah negara berbanding dengan satu atau lebih mata wang negara lain dalam satu
tempoh masa. Terdapat pelbagai punca yang menjurus kepada berlakunya kejatuhan nilai mata wang ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat. Antaranya ialah kerana spekulasi luar pesisir, penurunan harga komoditi seperti minyak mentah secara mendadak, pengukuhan mata wang Amerika Syarikat dan juga disebabkan tindakan kerajaan China menurunkan mata wang yuan. Kesan kejatuhan ringgit kepada perdagangan Malaysia dapat dilihat dari segi sisi positif iaitu peningkatan ekspor. Apabila berlakunya susut nilai RM, maka ini akan menyebabkan berlaku peningkatan dalam jumlah ekspor Malaysia. Kedua, meningkatkan perbelanjaan pelancong asing di Malaysia. Perkara ini berlaku disebabkan masyarakat dengan negara asing terutamanya dari negara maju melihat ringgit Malaysia lebih murah berbanding sebelumnya. Akhir sekali, ia meningkatkan jumlah pelancong asing ke Malaysia. Seterusnya, kesan daripada kejatuhan mata wang terbahagi kepada dua iaitu dari sudut positif dan negatif. Dalam perspektif positif, kejatuhan nilai mata wang dapat membuka peluang kepada negara kita untuk bersaing di dalam pasaran ekspor kerana produk kita menjadi lebih murah berbanding negara yang stabil nilai mata wangnya. Lain daripada itu, ia juga dapat menambah tarikan pelancong datang ke Malaysia untuk melancong dan berbelanja kerana dapat wang pertukaran ringgit Malaysia yang banyak. Manakala pada sudut negatif pula adalah seperti penduduk Malaysia terpaksa membayar mahal untuk barangan import dan ia memberi kesan lanjutan yang berangkai. Selain itu, ia juga mengakibatkan lingkupnya bank-bank pelaburan. Harga minyak tinggi yang menyebabkan harga makanan tinggi, dengan itu mengakibatkan pergantungan penghasilan makanan pada petroleum. Di samping menggunakan hasil tanaman makanan seperti petroleum dan inflasi dunia. Di samping itu, ia juga mempengaruhi rakyat dalam mencari rezeki yang menyebabkan ramai penganggur dalam golongan anak-anak muda mahupun tua. Akhir kata, antara langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan daripada berlakunya krisis jatuh nilai mata wang dengan membuat pelan pemulihan ekonomi negara. Seperti contoh MTEN yang ditubuhkan oleh kerajaan selepas berlakunya krisis telah menggariskan beberapa teras utama pelan pemulihan seperti menstabilkan nilai ringgit, mengembalikan keyakinan pasaran, mengekalkan kestabilan pasaran kewangan, memperkukuhkan asas-asas ekonomi dan meneruskan agenda equity dan sosioekonomi dan memulihkan semua sektor-sektor yang terjejas buruk. Pencapaian matlamat ini akan membantu memulihkan ekonomi Malaysia daripada terus merosot akibat krisis kewangan yang melanda negara-negara Asia. Seterusnya, dengan melakukan kawalan tukaran mata wang terpilih, Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2000 menjelaskan bahawa salah satu langkah kerajaan mengatasi kejatuhan nilai ringgit ini ialah melaksanakan kawalan tukaran mata wang terpilih. Langkah ini melibatkan 3 perkara iaitu menghapuskan ringgit luar pesisir luar, spekulator tidak lagi mempunyai peluang mendapatkan modal dalam mata wang itu, penetapan kadar tukaran pada RM3.80 bagi setiap dolar Amerika dan mengenakan peraturan 12 bulan. Langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan telah berjaya menstabilkan nilai ringgit dan memperbaiki keadaan ekonomi negara. Akhir sekali, dengan penggunaan dinar emas juga dapat mengurangkan kadar krisis kejatuhan nilai mata wang. Beliau menyifatkan perdagangan antarabangsa memerlukan penetapan kadar pertukaran mata wang di antara negara-negara yang berdagang. Sekian, terima kasih.